A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, pertama-tama sekali alhamdulillah yang dihormati, terima kasih kepada Ustaz Syed Hazrul Lutfi bin Syed Omar selaku pensyarah bagi subjek Dirasah Al-Aqidah An-Nasiyah ini bagi semester ke-6 untuk program saya, iaitu Ijazah Sarjana Muda Usuluddin dengan Kaunseling. Okay, baik, jadi insyaAllah saya akan membuat satu pembentangan ataupun membuat ulasan video yang berkaitan dengan salah satu topik di dalam subjek Dirasah Akidah Nasihah ini, iaitu topik mengenai sifat ma'ani pada pandangan ahli falsafah. Okay, jadi sebelum saya teruskan, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Wan Muhammad Ikhwan bin Wan Muhammad Tahar, bernombor metrik 060133. Okey, baik. Jadi mengenai topik perbincangan ataupun ulasan serta pembentangan yang saya akan lakukan hari ini, iaitu mengenai sifat ma'ani pada pandangan ahli falsafah. Sebelum kita pergi terus kepada pandangan ahli falsafah tentang sifat ma'ani, seeloknya lah untuk kita tahu, untuk kita kenal sekali lalu mengenai apa itu sifat ma'ani, daripada mana sifat ma'ani itu. Okey, sifat ma'ani ni merupakan salah satu daripada pembahagian ataupun bahagian sifat 20 Allah SWT. Daripada 20 sifat Allah itu, sifat ma'ani merupakan salah satu daripada 4 bahagian. Dan kita tahu yang sifat 20 ini merupakan susunan daripada Imam As-Sanusi, di mana di dalam kitabnya Al-Barahin ada sebut yang sifat 20 ini terbahagi kepada 4 bahagian. Iaitu apa 4 bahagian itu? Yang pertama iaitu sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ada satu sahaja, daripada 20 ada satu sahaja, iaitu sifat wujud. Yang kedua itu sifat salbiyah. Ada 5: qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bin nafsi, dan yang kelima wahdaniyah. Okey, itu bahagian kedua. Dan bahagian ketiga iaitu sifat ma'ani yang kita nak bincangkan pada video kali ini. Sifat ma'ani ni ada berapa daripada 20 sifat ini? Okey, sifat ma'ani disebut oleh Imam Sanusi, katanya summa yajibu lahu ta'ala sifat summa yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin tusamma sifatil ma'ani. Katanya summa, kemudian, yajibu lahu ta'ala, wajib ke atas Allah Subhanahu taala itu, sab'u sifatin, 7 sifat, tusamma sifatil ma'ani, yang dinamakan sifat ma'ani. Jadi sifat ma'ani ini terbahagi kepada sab'u sifatin, 7 sifat. Apa 7 sifat itu? Daripada 20 sifat Allah ada 7 sifat, iaitu sifat qudrah, maksud maha berkuasa, iradah, maha berkehendak, ilmun, maha mengetahui, hayat, maha hidup, sama', maha mendengar, basar, maha melihat, dan kalam, maha berkata-kata. Iaitu bahagian ketiga sifat ma'ani. Dan seterusnya, selain daripada sifat nafsiyah, salbiyah dan ma'ani, ianya termasuk dalam bahagian keempat, iaitu sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah ni lebih kepada kata illah daripada sifat ma'ani, sebab kepada sifat ma'ani itulah. Okey, kita kenal sifat 20 terbagi kepada 4, dan kita ambil satu daripada 4 bahagian ini, iaitu sifat ma'ani, sebab kita nak bincangkan tentang pandangan ahli falsafah mengenai sifat ma'ani saja, iaitu bahagian ketiga sifat ma'ani, ada 7 sifat. Okey, kita pergi kepada apa yang kita dapat, apa yang saya dapatlah daripada video pengajaran daripada Ustaz Syed Hazrul Lutfi dalam kitab ini. Dapat kutip sikit juga daripada kitab Ikhtisar fi I'tiqad ini.
ada beberapa mengenai lah tentang ahli falsafah ini. Yang ahli falsafah ni sebenarnya dia juga membuat pendapat, membuat pandangan, membuat kajian mengenai sifat ma'ani ini. Tapi walau bagaimanapun apa yang dibuat oleh ahli falsafah sebenarnya pandangan diorang ini berbeza dengan Asy'ariyah, berbeza juga dengan Mu'tazilah tentang sifat 20 secara amnya, secara khususnya adalah sifat ma'ani ini. Okey. Jadi salah satu pandangan ahli falsafah, contohlah dia orang ambil untuk membuat contoh menggunakan sifat iradah. Mereka tetap dengan kias diorang sendiri. Dia mengatakan yang sifat iradah ni sama je dengan sifat ma'ani yang lain. Contoh macam sifat ilmu, sifat qudrah, sifat hayat, di mana Allah ni berkehendak dengan zatnya sendiri. Itu apa yang disebut oleh ahli falsafah. Jadi untuk kita membuat daripada contoh yang pertama ni, contoh yang dibuat oleh ahli falsafah ni mengenai iradah ini, kita ambil lah pandangan daripada Mu'tazilah untuk kita membuat perbandingan. Mu'tazilah dia orang berpendapat yang kehendak dengan sifat Allah itu lain dari zat, tapi tidak berada di mana-mana. Itu apa yang dikatakan oleh Mu'tazilah. Ahli falsafah mengatakan yang Allah ini berkehendak dengan zatnya sendiri. Okey, itu antara pandangan daripada ahli falsafah tentang contoh yang dia orang buat, itu sifat iradah. Dia buat contoh lain, ada contoh lain yang kata pandangan pendapat daripada ahli falsafah ini mengenai sifat kalam pula. Sifat kalam, Allah Maha berkata-kata. Katanya Allah adalah Tuhan yang boleh berkata-kata. Itu yang dikatakan oleh al-falsafah. Contoh yang diorang buat tentang Rasulullah lah. Rasulullah SAW dapat menerima arahan atau perintah dari Allah SWT, menerima wahyu. Katanya Allah telah mencipta satu suara ke dalam diri Rasulullah, di mana suara itu sebenarnya telah disusun oleh Allah SWT supaya Rasulullah dapat mendengar, tak kira lah dalam keadaan jaga ke atau dalam keadaan tidur. Maknanya Rasulullah sahaja yang dapat mendengar. Orang di sekeliling Rasulullah tak dapat mendengar. Tak kira lah dalam keadaan tidur ke ataupun dalam keadaan Rasulullah sedar, walaupun ada sahabat-sahabat ke di sekeliling. Katanya orang di sekeliling tidak dapat mendengar suara daripada Allah SWT. Maknanya suara itu telah dicipta dan disusun ke dalam diri Rasulullah. Hanya Rasulullah saja yang dapat mendengar. Satu perumpamaan lain yang dibuat oleh ahli falsafah, dia seperti orang awam kita ni tidur. Seperti kita tidur, kita bermimpi. Kita bermimpi, ada satu kejadian berlaku dalam mimpi. Biasanya kalau mimpi tu, kita merasakan diri kita berada dalam mimpi tu. Dalam keadaan takut ke, cemas ke, gembira ke, kita merasakan yang kita berada dalam mimpi tu. Sedangkan kita tidur, kita hanya bermimpi. Begitu jugalah bagaimana perumpamaan dibuat oleh ahli falsafah, menerima kata-kata daripada Allah SWT. Walaupun orang sekeliling tidak mendengar, tidak mengetahuinya, Rasulullah dapat mendengar, dapat terima kata-kata daripada Allah SWT. Itu pendapat daripada ahli falsafah. Termasuk jugalah dengan Rasulullah dapat melihat malaikat, juga dapat mendengar malaikat mengaji. Okay. Jadi daripada contoh-contoh yang dibuat oleh ahli falsafah ni, sebenarnya ia merupakan satu masalah sebenarnya kalau ahli falsafah berpendapat sebegitu. Itu apa yang disebut dalam kitab. Dan Imam Ghazali mengatakan yang sebenarnya pandangan ahli falsafah tentang sifat ma'ani ni ialah merupakan salah satu penafsiran mazhab yang sesat. Ianya sesat. Dan Imam Ghazali pun juga menolaklah sekeras-kerasnya dengan pandangan Mu'tazilah yang disebut dalam kitab ini.
Imam Ghazali terus orang kata terus tegak, terus utuh dengan pandangan Asy'ariyah, yang zat yang mempunyai sifat, zat yang mempunyai sifat berlainan dengan zat itu sendiri. Sifat zat berlainan, satu benda yang berbeza. Macam pandangan Asy'ariyah katanya, zat yang mempunyai sifat ini berlainan dengan zat itu sendiri. Seperti yang disebut oleh ahli falsafah, yang Allah berkehendak dengan zatnya sendiri. Jadi kata lain juga disebut oleh Imam Ghazali, salah untuk memahami makna merujuk salah dalam memahami makna, ianya merujuk kepada lafaz perkataan sahaja. Jadi itulah sedikit apa yang saya dapat ambil daripada topik ini, topik sifat ma'ani pada pandangan ahli falsafah. Dan jika ada salah daripada saya, itu daripada diri saya sendiri, ampun dan maaf, minta diperbetulkan, dan apa yang baik semua daripada Allah, yang silap tu diri saya sendiri. Jadi itu sahaja pembentangan ataupun sikit ulasan mengenai topik kali ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.